اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 64. Muka surat 64, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 64, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang mubtadi'. Orang mubtadi' tu tajuk dia. Orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufurnya, seperti Mu'tazilah. Seperti Mu'tazilah yang berkata bahawasanya manusia, ia manusia sendiri menjadi perbuatan dirinya dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya. Dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya. Itu ayat kita. Dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya. Dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya. Tuhan duduk di badan dia ke? Dengan kudrah yang Tuhan jadi di badannya. Dengan kudrah yang mana kudrah tu Allah yang menjadikan, Allah yang meletakkan kudrah di badannya, di badan manusia. Orang mubtadi'. Dia mubtadi' ni isim fa'il dah. Kalau kita nak betul ke, orang yang bid'ah lah. Mubtadi' itu orang yang bid'ah. Jadi mubtadi' ni tak payah orang dah, sebab mubtadi' orang yang berakidah dengan akidah yang bid'ah. Kita biasa ginilah. Orang mukmin. Mukmin tu orang lah. Faham? Mukmin orang yang beriman. Itu mukmin. Tapi kitanya orang yang mukmin. Apalah bahasa Malaysia kita gitu. Faham tak? Orang yang muslim. Muslim tu orang lah. Isim fa'il. Muslim orang yang Islam. Mukmin orang yang beriman. Mubtadi' orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Dia gitu. Tapi kitanya orang mukmin, orang muslim, orang mubtadi'. Tak apalah. Dia mubtadi' ni orang yang berakidah dengan akidah yang bid'ah. Akidah yang bid'ah ni akidah yang direka-reka, yang tiada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa sahabat.
Ni akidah yang bid'ah dia panggil. Bid'ah ni perkara yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Itu bid'ah. Bid'ah bukan berdoa. Kita ni berdoa lalu ni melampau dah. Lain tu berdoa. Dia ni berdoa sangatlah. Mana berdoa? Melampau, berlebihan. Itu lain berdoa. Ni bid'atun. Mana bid'ah? Perkara yang direka-reka, yang diada-adakan, yang dibuat, yang tak ada masa Nabi. Jadi bid'ah ni perkara baru. Masa Nabi tak ada. Itu dipanggil bid'ah dah. Mana contoh? Al-Quran ditulis, disusun satu surah. Ditulis, disusun satu surah pada masa Nabi. Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. Tanda ni Nabi tak buat. Oh, Nabi tak buat. Lepas tu siapa yang susunnya? Susun lengkapnya pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyidina Umar pun tu susun dah. Tapi susun yang lengkapnya pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tulis Al-Quran, susun Al-Quran termasuk di dalam perkara bid'ah. Perkara yang dibuat, yang tidak dibuat pada masa Nabi, bid'ah lah. Tapi itu bid'ah yang wajib. Itu bid'ah yang wajib. Itu tulis Al-Quran. Pecah ilmu. Satu ilmu nama lain, satu ilmu nama lain. Kemudian tiap-tiap ilmu tu ditulis dalam kitab-kitab. Ditulis dalam kitab-kitab. Jadi pecah ilmu, tulis ilmu dalam kitab-kitab ni ada tak pada masa Nabi? Tak ada pada masa Nabi. Makna apa ni? Buat perkara yang tidak ada pada masa Nabi. Reka buat perkara tidak ada pada masa Nabi. Bid'ah juga. Itu bid'ah yang wajib. Ada ni. Jadi kita nak faham dulu bid'ah ni. Faham bid'ah. Bid'ah ni perkara yang direka-reka, yang dibuat, yang tak ada pada masa Nabi. Itu bid'ah. Ini berkait dengan ibadat belaka ni. Sebagai contoh, kita bulan Ramadan berjemaah tarawih 20 rakaat tiap malam. Kita berjemaah tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat tiap malam. Nabi buat tak gitu? Nabi tak ada buat. Nabi pernah lah buat. Nabi pernah buat. Tahun yang kedua hijrah, di Madinah tahun yang pertama, di Madinah tahun yang kedua, difardukan puasa Ramadan. Tahun yang kedua. Tahun pertama tak ada Ramadan lagi. Tak ada puasa Ramadan. Tahun yang kedua, Nabi berada di Madinah 2 tahun, difardukan puasa Ramadan. Kemudian dalam malam Ramadan tu, Nabi ada berjemaah tarawih. Tarawih tak ada nama lagi masa tu. Di malam 23, 25, 27 Ramadan. 3 malam tu je. Malam 23 pun selepas sahabat balik belaka, Nabi keluar kemudian. Malam yang ke-25 tu pun sama. Malam yang ke-25 tu, malam ke-23 tu lebih kurang 1/3 malam je lah, panjang. Malam yang kedua tu, malam yang ke-25, dekat-dekat setengah malam. Malam yang ke-27 tu nak rapat ke sahur. Ni. Tapi 3 malam je. Tahun tu saja. Selepas tu tahun yang 3 hijrah, sampailah tahun yang ke-10 hijrah, Nabi puasa Ramadan 9 kali,
Nabi pun wafat, Nabi tak buat-buat pun. Tak ada, tak ada. Lepas Isyak berjemaah main sunat tarawih. Tak ada, Nabi tak buat. Tak ada. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW 2 tahun. Tak ada. Tak ada buat. Masing-masing je. Kemudian tahun 13 Hijrah, Sayyidina Umar dilantik dia khalifah selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahun yang ke-14 pun masing-masing lagi semai tarawih ni. Tahun yang kedua Sayyidina Umar jadi khalifah, tahun yang ke-14 Hijrah, barulah Sayyidina Umar himpun berjemaah tarawih 30 malam. Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. Bid'ah yang baik. Itu je lah. Nabi buat semayang qiyam Ramadan tu, tapi buat masing-masing. Sayyidina Umar ditengok semayang situ. Jadi apa dah? Jadi apa kata? Jadi berpecah lah masing-masing. Maka Sayyidina Umar pun himpun buat sekali. Lelaki imam yang lain, perempuan imam yang lain. 2 imam dilantik pada masa tu. Sebab Sayyidina Umar tengok, jadi masing-masing. Itu bagi bid'ah. Sama juga dengan bacaan lepas sembahyang. Pada masa Nabi, pada masa sahabat, masing-masing. Kemudian ni lah, buat masing-masing tu tak jadi. Pakak buat ramai-ramai. Buat ramai-ramai tu bid'ah. Nabi tak buat. Bacaan wirid lepas sembahyang memang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi duduk ramai-ramai tu bid'ah. Nabi tak buat. Ulama kemudian buat masing-masing, tak jadi khija, tak buat. Maka ambil daripada umum hak Nabi kata, alaikum bil jamaah. Lazim ke atas kamu dengan berpakat-pakat. Pakatlah. Maka pakatlah. Lepas daripada salam, sama-sama kita baca wirid yang datang daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Baca wirid tu hak Nabi. Hak bid'ah buat ramai-ramai. Hak asalnya buat masing-masing. Samalah tarawih asalnya buat masing-masing. Kemudian buat ramai-ramai berjamaah. Itu bid'ah lah. Nabi pernah buat berjemaah tarawih 3 malam. 3 malam. Yang kita buat 30 malam. Buatlah tiap-tiap tahun berjemaah tarawih. Tapi malam 23, malam 25, malam 27, malam 7 liku. Malam hak harapan Lailatul Qadri. Okey. Tiap-tiap malam tarawih masing-masing. Kita mula tarawih malam yang ke-23, 1/3 malam. Kita malam yang 25, kita sembahyang tarawih separuh malam. Malam 7, malam 7 liku, kita bertarawih sampai dekat dengan sahur. Begitulah. 3 malam sudah lah. Kan? Buat tiap-tiap malam 9:30 balik dah. Nabi 9:30 tak sembahyang tarawih pun lagi ni 3 malam tu. Ni 9:30 balik dah. Happy balik 9:30. Tanyalah. Tempat kamu balik pukul berapa? Tempat kami balik awal daripada tempat Risman. Saya nak pergi tempat kamu lah. Boleh balik awal. Nak terawih tu. Ada ni. Itu bid'ah orang panggil. Tak ada masa Nabi. Waktu duk balah apa duk wirid baca sendiri lah. Pakak buat pun ada hak lari. Kalau pakak tak buat, pakak buat masing-masing. Ni pengalaman saya belajar. Saya belajar dahulu tak ada bacaan wirid ramai-ramai lepas sembahyang. Lepas beri salam je, tunggu hanya baca Allahumma antas salam wa minkas salam, angkat tangan Allahumma antas salam wa minkas salam, doa, lepas tu aut muka, lepas tu bangun. Tak ada bacaan sendiri-sendiri. Berjabat tangan pun tak ada. Wirid sendiri-sendiri. Nak ceritanya yang ada dalam tempat pengajian tu hak tegar, hak minat betul-betul agama. Hak kerja tinggal kerja, hak sekolah tinggal sekolah, betul-betul minat kepada agama.
Setakat saya kenalnya, seorang tak baca bacaan wirid. Hak kata buat masing-masing tu. Hak kata hak tegar ni. Hak betul-betul nak belajar agama ni. Tinggal kerja, tinggal sekolah. Tak buat. Kata orang kampung nak buat masing-masing. Balik awal lah. Sebab itulah ulama pun pakat buat ramai-ramai. Nabi buat ke tak? Tak. Lepas tu panggil apa? Bida'ah. Bida'ah yang hasanah. Bida'ah yang baik. Itu je lah. Lepas tu bacaan talqin selepas ke bumi apa semua itu benda yang khilafiyah. Ada kata sunat, ada kata bida'ah, ada kata bida'ah yang hasanah. Begitulah. Yang kita duk bicara sekarang ni apa ni? Bida'ah i'tiqadiyah. Ni bida'ah i'tiqadiyah ni bida'ah yang sesat. Ni kita nak bicara. Tak sedut balah lah bab wirid semayang ke, bab kunung ke, bab talqin ke, bab tahlil ke lepas kematian. Tak sedut balah lah tunya. Tu benda kecil je. Nak buat, tambah buat, sudah. Benda kecil je. Nak hak duk balah tu tinggi-tinggi sunat. Tinggi-tinggi Nabi tak buat, tak sunat. Kalau buat berdosa lah. Tak, tapi Nabi tak buat. Kalau buat berdosa, tak. Gitu je. Tinggi-tinggi pun sunat. Hak tambuh pun dia tak kata haram. Oh, kamu baca wirid lepas semayang, neraka kamu. Tak ada orang kata gitu. Kamu baca talqin selepas ke bumi, neraka kamu. Tak ada orang kata gitu. Kamu baca wirid amal lepas semayang, haram hukumnya, neraka. Kamu talqin selepas ke bumi, haram hukumnya, neraka. Tak ada orang kata gitu. Cuma Nabi tak buat. Tak usah buat lah. Nabi tak buat. Tak usah buat lah. Dan kalau buat juga Nabi tak buat. Tak usah buat lah. Kalau buat juga ada tak wanita kata haram dan masuk neraka? Ada? Tak ada wanita kata. Cuma dok sunat. Dok sunat tu je. Atas pandangan dia. Hak buat tu pula sungguhnya buat. Ada tak kata wajib kena wirid lepas semayang, wajib kena talqin sebelah kubur? Tak juga. Tinggi-tinggi sunat. Hak tambuh tinggi-tinggi kata tak sunat, Nabi tak buat. Tapi kata haram ke tak? Tak ada orang ni kata haram. Balah pun benda gitu. Sunat ke tak sunat? Tu je. Nak buat, tambah buat, sudah. Ni. Ni bid'ah i'tiqad. Bid'ah i'tiqad ni pun khilaf juga. Bid'ah i'tiqad ni. Hak tadi khilaf. Ulama berbeza pandangan. Ada kata sunat paling tinggi dah tu, tak ada kata wajib. Ada kata tak sunat paling rendah dah tu, tak ada kata haram. Ada pun hak bid'ah i'tiqad ni, dua pandangan juga. Dua pandangan. Satu pandangan kafir, imam tidak sah. Satu pandangannya berdosa besar. Akidah yang bid'ah, akidah yang sesat, dosa besar, neraka. Ni dua juga pandangan ni. Hak i'tiqad yang bid'ah yang kita akan bicara nanti, dua juga. Satu pandangannya kerah, imam tidak sah, kafir, bukan kata neraka, kekal neraka selama-lamanya. Ni kita duduk bincang ni. Hidup baloh bak hak khilaf benda pekoh. Bid'ah hasanah ke, tak sudah bahas tu. Salah. Dipecah masyarakatnya, benda hak kecil je. Hak ni tak pernah cara ni. Hak i'tiqad yang bid'ah. I'tiqad yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi. Berpegang dengan i'tiqad yang tak ada pada masa Nabi. Orang mubtadi', orang yang beriktikad dengan iktikad yang bid'ah, iktikad yang direka-reka, yang diada-adakan, yang dipegangi, yang tidak ada iktikad ni pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat tu. Iktikad yang bid'ah. Orang yang beriktikad ini dipanggil orang yang mubtadi'. Iman, orang yang beriman dipanggil mukmin. Islam, orang yang beragama Islam dipanggil muslim. Orang yang beriktikad dengan iktikad bid'ah, mubtadi'. Itu nama dia, isim fa'il belaka.
Orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufurnya atas pandangan muktamad. Orang mubtadi' ni khilaf pada kufur. Tiada dihukumkan kufur ni pada pandangan yang muktamad. Pandai ni. Walaupun pegangan ni berdosa besar sekalipun atas pandangan ni, tapi tak hukum kafir. Mana apa? Imannya masih lagi sah. Sebab bicara sebelum adalah berkaitan dengan sebab-sebab menyebabkan jadi murtad. Yang pertama, pegangan. Pegangan yang salah menyebabkan jadi kafir. Orang yang mubtadi' ni pun pegangan yang salah juga. Dahulu kan di musyrak 63 sebab murtad 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang salah, i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang terpesong, bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang salah ni ada yang kafir ijma' ulama'. Bicara dahulu. Jadi i'tiqad yang salah, sebab murtad yang pertama dia bertiga sebab, 3 perkara. I'tiqad yang salah, yang kafir ijma' ulama'. Orang yang mubtadi' ni i'tiqad yang salah juga, tapi khilaf pada kafir. Atas pandangan muktamad, orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufurnya. Mana apa ni? Dak murtad lagi, imannya belum batal lagi. Imannya belum batal, tak kafir, tak murtad lah, mana imannya masih lagi sah. Ini pandangan muktamad. Satu pandangannya kafir juga, imannya batal juga. Tapi pandangan yang muktamad ni tiada dihukumkan kufurnya. Tapi pegangan mubtadi' ni pegangan yang fasik, pegangan yang berdosa besar. Pegangan mubtadi', pegangan Mu'tazilah ni dipegangi juga oleh puak Syiah. Ada catatan saya mengaji dengan almarhum Baba Najmuddin. Saya ada buat catatan di tepi. Seperti Mu'tazilah yang berkata bahawa manusia ia sendiri menjadikan perbuatan dirinya. Saya ada buat catatan. Syiah beriktikad seperti Mu'tazilah juga. Dalam bab perbuatan hamba dengan kudrah hamba sendiri, hak Mu'tazilah Qadariyah tu. Jadi pegangan hak mubtadi' ni paling utama tak hukum kufur, tapi pegangan yang berdosa besar. Pegangan yang fasik, pegangan yang berdosa besar. Ni saya ada ulang sama-sama ni. Tinggal semayang berdosa besar kat tahu. Ponteng puasa tanpa uzur syar'i berdosa besar, orang tahu belaka. Kedekut daripada zakat, tu dosa besar, orang tahu belaka. Berjudi, minum arak, berzina, mencuri, merampok, membunuh, tu dosa besar belaka. Riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar belaka. Bulan Ramadan tak ada orang tinggal semayang. Bulan Ramadan tak ada orang ponteng puasa. Hak orang duduk masjid lah ni. Hak luar-luar tu adalah orang yang tak semayang. Ada yang ponteng puasa yang kita cerita ni. Semayang tak tinggal, puasa tak pernah ponteng. Berjudi, minum arak, berzina, tak kenal pun, tak nanti bulan Ramadan, memang tak kenal. Tapi di bulan Ramadan, riya, ujub, takabur, hasad dikekalkan di bulan Ramadan. Macam mana? Amal-amal sunat bulan Ramadan, dengan tarawihnya, dengan tadarus Qurannya, dengan berzikirnya, dengan berselawatnya.
Tuan terima kalau mengekali riak, ujub, takabur, hasad. Bukan pahala sembahyang fardu, pahala puasa Ramadan pun boleh terkurang dengan hak sifat-sifat kecelaan yang berdosa besar tadi. Amal sunat bulan Ramadan boleh buatlah. Riak, ujub, takabur tu sifat ahli neraka. Ahli neraka pun rajin buat amal sunat, tak terima amal sunat ahli neraka. Sebab tepatnya neraka. Ni. Tu hak bicara dipanggil dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dosa pekoh, dosa cabang agama. Tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, dipanggil dosa cabang agama. Furu'uddin, cabang agama. Pekoh dan tasawuf. Ni dosa besar usuluddin. Hak tak hukum kafir ataupun dengan muktamad ni. Dosa besar usuluddin. Tapok agama. Fahamlah. Tapok dengan cabang ni fahamlah. Mana besar tapok dengan cabang? Pahala paling besar iman, akidah ahli-sunnah wal jamaah. Dosa yang paling besar pegangan dia mubtadi'. Hak pegangan yang mubtadi' ni kalau bulan Ramadan tak cerita amal sunat. Puasa Ramadan sembahyang fardu takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cerita dah amal sunat. Tarawih ke tak cerita tu. Ramadan tu. Puasa fardu Ramadan rukun Islam. Sembahyang waktu rukun Islam tak akan diterima oleh Allah. Kalau beriktikad dengan iktikad yang berdosa besar. Rokok sujud dengan akidah yang salah, akidah yang sesat. Nak duduk mana rokok sujud? Puasa Ramadan lapar dan dahaga dengan iktikad yang salah, iktikad yang sesat, berdosa besar. Nak duduk mana puasa Ramadan? Ini dosa usuluddin. Semayang, puasa, amal furu'uddin. Kalau dosa usuluddin, furu'uddin takkan diterima walaupun semayang, puasa sekalipun. Tapi kita selama-lamalah kita duk dengar daripada budak. Hak duk sebut dosanya. Dak semayang berdosa kamu. Itulah. Kamu ni besar dah, balik dah. Kamu ponteng puasa, berdosa besar kamu. Pandai ni. Kalau berjudi, minum arak tu tak ada lah budak-budak ni. Budak balik dah ni. Kamu mencuri, kena tangkap dia orang. Balik dah ni. Kamu mencuri, Allah besarnya dosa mencuri. Contoh. Tapi selama-lama hidup kita daripada kita balik, remaja, sampai kita tua, diperingat ke dengan dosa besar usuluddin, dosa besar tauhid, dosa besar akidah. Pernah diperingatkan? Tinggal semayang dosa besar, sentiasa diperingatkan. Tinggal puasa dosa besar, sentiasa diperingatkan. Memanglah, kena peringat tu dosa besar. Diperingat tak dengan i'tiqad yang bid'ah, i'tiqad mu'tazilah, yang berdosa besar, sebesar-besar dosa, sebab dia dosa usuluddin. Lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa. Lebih besar daripada dosa besar berjudi, minum arak, berzina laginya. Dan dosa besar usuluddin inilah sebesar-besar dosa. Malaikat akan catat setiap saat, walaupun sedang solat, walaupun sedang puasa Ramadan, walaupun sedang tawaf sekalipun, sedang wukuf sekalipun, sedang melontar sekalipun, malaikat catat dosa besar. Takkan diterima semua tu. Diperingat tak pada kita? Jaga-jaga daripada i'tiqad yang salah, dosa besar usuluddin. Gimana? Hak khilaf pada kafir. Ni hak bicara sekarang ni. Macam mana? Diperingat tak
Dengan bukan pegang dosa besar. Pegangan yang kafir ijma' ulama. Imam tidak sah. Kekal neraka selama-lama. Dia peringat tak? Bagaimana? Ni etikad yang dosa besar ni. Etikad yang bid'ah. Etikad yang kafir ijma' ulama. Diperingatkan dan diperjelas kepada kita. Manakah etikad yang kafir ijma' ulama? Hak etikad yang kafir ijma' ulama ni, semayang puasa bukan tidak diterima oleh Allah, bahkan tidak sah. Sedar kemudian daripada etikad yang kafir kembali dengan etikad ahli sunnah wal jamaah beriman, semayang, puasa, zakat yang dikeluarkan terdahulu, haji umrah yang telah dikerjakan terdahulu, wajib diqadakkan kembali. Sebab tidak sah. Kita diperingatkan, begiang-begiang tak sah semayang kamu. Begiang-begiang tak sah puasa kamu. Begiang-begiang pergi Mekah tak sah haji kamu, pekah. Dia beringat ke tak dengan etikad yang mana kalau kamu berpegang etikad yang kafir ijma' ulama ni, semayang kamu tidak sah, puasa kamu tidak sah, haji umrah kamu tidak sah. Dia peringat ke tak? Itu semayang seorang diri. Kamu menjadi imam. Kalau kamu berpegang dengan etikad yang kafir ijma' ulama, bukan kamu saja semayang tidak sah, makmum kamu pun sampai tidak sah. Bukan kamu saja kena qada semayang, makmum kamu pun kena qada semayang. Kalau tu imam pula. Pada ni. Hak tu hak dosa usuri, hak kafir. Ni hak dosa besar atas pandangan muktamad. Ni kena molek. Kena molek. Orang yang beriman, i'tikadnya macam mana? Terutama sekali orang beriman, i'tikad qada qadarnya macam mana? Rukun iman yang keenam. I'tikad ahli sunnah hak mana? I'tikad bid'ah hak mana? I'tikad hak kafir ijma' ulama hak mana? I'tikad ahli sunnah jemaah qada qadar hak mana? Kena tahu juga sebagai satu sempadan. Hak i'tikad salah qada qadar hak kafir ijma' ulama hak mana? Sebab salah bab qada ada kafir ijma' ulama, salah hak qadar ada hak kafir ijma' ulama. Kemudian salah hak qada, hak mubtadi' ni, hak khilaf pada kafir hak mana? Salah bab qada, salah bab qada pun sama. Hak bid'ah ni, hak khilaf pada kafir ni, hak mana? Tu. Jadi akhir zamannya hak i'tikad yang sebenar pun kurang dititik beratkan. Peringatkan bila i'tikad yang salah pun kurang dititik beratkan. Kena molek. Kena ngaji sampai tahap tahqiq. Tahqiq ini makna apa ni? Cerak, kejak, jelas, pasti, sahih. Kenapa? Tahqiq. Tahqiq ni bahasa Arab lah. Kita ni cerak, pasti. Ini i'tikad li sama Jumaat, pasti. Ini i'tikad yang salah, pasti. Ada ni. Marilah ustaz baru. Mana budak barulah kita kata, ustaz ni muda lagi. Sedang belajar tak habis lagi. Dia cuti belajar, diminta. Isi masa cuti tu ajar go ilmu tauhid contoh. Tidak dikenali lagi yang mengajar ni. Kita pun ni bab tauhid ni. Bab tauhid ni kena cermat. Umpama berjalan atas latar licin ni, jangan duk lorak-lorak, jangan duk gaduh-gaduh. Gelecos situ gak habis lah.
Ni budak baru ni. Dia pun mengajar. Kita tahkik dah. Oh, comel. Dia mengajar tu comel. Mana tak sangkalah dengar umur dia tengah belajar lagi. Contoh. Marilah public figure pun. Orang yang diikuti ribuan sekalipun. International sekalipun. Dia marilah bicara bab pegangan. Tahkik kitanya. Akidah dia salah. Akidah dia sesat. Pasti. Itu barulah lepas fardu ain kita ilmu tauhid. Baru lepas fardu ain atas kita. Salah. Orang lawan kita baliknya. Salah. Siapa dia? Salah. Atau kena tahkik gitu. Dia tu international. Salah. Perjelaskan salah tu macam mana. Boleh memperjelaskan. Boleh mematikan. Memadamkan salah. Itu ilmu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Oh, saya nak memperjelaskan tak pandai. Oh, berani kata salah. Memang salah. Dah kalau kata salah, jelaskan. Saya tak pandai nak jelaskan. Mana apa tu? Dijahil ilmu fardu kifayah. Tak berdosa. Ni mari kok. Rasa macam tak sama je. Tapi betul juga orang kali. Sebab dia orang yang hebat ni. Mana apa tu? Tak tahkik. Kita belajar dah. Mari orang hebat ni. Tak sama dok kita belajar ni. Salah ke tak? Kali tak salah lah sebab dia orang hebat ni. Mana apa tu? Kita tak tahkik. Kita rasa dah salah. Tapi oleh kerana dia orang hebat, kita rasa betul orang kali. Mana apa? Fardu ain kita tak lepas. Tak tahkik. Kena tahkik. Sahih. Mari siapa pun. Orang apa? Mari daripada langit hijau ke apa? Macam mana? Langit hijau tau. Sebab apa langit hijau? Dah langit warna dia? Langit warna biru ke langit warna benda? Sebab apa timbul? Mari langit hijau pun. Salah tetap salah. Sebab apa? Mari langit hijau. Apa dak langit hitam ke? Ni. Maknanya, mari siapa pun. Mari dia langit hijau sekalipun. Dan aku kata dok. Tu. Rasa kita bercakap kan. Mari mana pun dia. Salah. Biar tahkik gitu dalam bab ni. Kita anak cucu kita kena ajar sampai tahkik ni juga. Sebab sekarang ni banyak fitnah akidah dan rakaman-rakaman pengajian orang yang international. Orang yang international. Malaysia ke, luar Malaysia ke, yang serumpung dengan kita lah. Luar Malaysia ni kita cakap serumpung ke kita. Hak bahasa mereka kita faham. Sekarang ni. Ada rakaman jelas-jelas. Memang salah sangat-sangat. Tapi dalam komen, hak ribuan komen tu. Tak ada seorang pun kata salah. Bayangkan. Salah terang-terang. Dalam ribuan komen tu. Tak ada seorang pun kata salah. Pada ni tak ada. Pernahlah saya tengok cari komen ribuan tu, tak ada kata salah. Ada sekali tu adalah salah i'tiqad Mu'tazilah, kena serang lalu dia. Kamu siapa? Orang serang dia. Tapi dia bertahan. Memang i'tiqad Mu'tazilah. Lama tu saya tengok semula orang yang sama, tak ada dah komen kata Mu'tazilah tu. Admin di Padang. Admin di Padang. Tapi nak ceritanya hak salah terang-terang yang ikuti ribuan komen. Yang ikuti tu puluhan ribu lah. Yang ikuti tu puluhan ribu. Ratusan ribu yang ikuti. Komen saja ribuan dah. Komen ribuan dah. Tapi dalam komen ribuan tu satu pun tak ada yang kata salah. Hak memang salah terang-terang. Orang komen ni alhamdulillah bagus, alhamdulillah bagus. Maknanya hak komen tu orang minat. Orang tak minat dia dengar saja, berarti dia senyap Dia dengar dia senyap. Hak komen hak minat Hak ribuan komen tu minat lah. Alhamdulillah bagus huraian. Alhamdulillah jelas penjelasan, nyata penjelasan. Akak. Tapi padahal salah terang-terang, bukan i'tiqad ahli sunnah, i'tiqad bid'ah.
iktikad yang berdosa besar. Kan? Ni kita duduk tahap mana? Anak cucu kita duduk tahap mana? Kita nilai sendirilah. Nilai sendiri. Kita anak cucu kita semayang bang belaka, puasa belaka, dah susah tu. Ni bab usuluddin ni. Hak iktikad yang bid'ah yang tidak dihukumkan kufur pada pandangan muktamad yang berdosa besar. Semayang sah, puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, didatangkan 3 contoh di sini, 4 contoh didatangkan sini. 3 contoh yang khilaf pada kafir yang tidak dihukumkan kufur. Cuma yang terakhir itu sahaja. Yang terakhir itu sahaja yang kafir dengan ijma' ulama. Yang terakhir itu yang 2 terakhir. Yang 2 terakhir itu yang kafir ijma' ulama. Didatangkan 1, 2, dia datangkan 4 pegangan yang salah. 2 pegangan salah yang tiada dihukumkan dengan kufur. 2 pegangan salah di bawah tu, last kali tu, maka kafir ia dengan ijma', atau batal iman, atau hak murtad. Dia ada di situ 2 di bawah. 2 yang bid'ah, yang khilaf pada kafir. 2 yang terakhir itu selepas dia melainkan mubtadi' yang berkata Allah berjisim atau berkata Allah tidak mengetahuikan juz'i, maka kafir dengan ijma', atau mubtadi' kafir ijma' ulama di bawah. Ni hak khilaf pada kafir, tiada dihukumkan dengan kufur atau pandangan muktamad. Seperti Mu'tazilah. Ni Mu'tazilah Qadariyah yang berkata yang beriktikad. Yang berkata di sini yang beriktikad, bukan berkata bercakap ni. Yang berkata yang beriktikad bahawasanya manusia kemudian macam ada koma tau. Dia kena berhenti situlah. Bahawasanya manusia, koma, ia manusia. Kalau buang ia senang sikit tau. Bahawasanya manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya, senang tau. Seperti Mu'tazilah yang berkata, Mu'tazilah Qadariyah yang berkata, yang beriktikad bahawasanya manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya. Itu baru-baru je tau. Ini tak ni. Seperti manusia. Seperti manusia. Mana manusia ni? Ia manusia. Seperti manusia. Di sini pergi kepada hamba yang ada perbuatan yang bangsa ikhtiari. Siapa? Manusia, jin, malaikah masuk belaka. Manusia, jin, malaikah. Tapi dicontohkan dengan seperti manusia. Contohnya manusia. Manusia saja ke hak i'tikad Mu'tazilah Qadariyah ni? Tak. Termasuk manusia, jin, malaikah yang terbit daripadanya perbuatan yang ikhtiari, perbuatan yang bangsa pilihan diri. Manusia buat apa-apa baik buruk pilihan dia pada zahir. Jin baik buruk dibuat pilihan jin pada zahir. Ada ni. Ada pilihan. Ada pilihan. Malaikat pun taat pada Allah, ada pilihan. Tapi malaikat ni matbu', Tuhan jadikan secara tabiinya sentiasa beribadah. Tapi ada pilihan. Itu dipanggil hamba. Hamba ni termasuk manusia, jin dan malaikat. Tapi sini contohlah seperti manusia, koma situ. Ia manusia sendiri menjadi perbuatan dirinya. Manusia sendiri
yang menjadikan perbuatan dirinya. Bukan Allah, bukan Allah. Bukan Allah. Bukan Allah yang menjadikan perbuatan dirinya diri manusia. Ia manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya. Jadi perbuatan manusia ni, gerak dia manusia, berhasil perbuatan manusia, manusia sendiri yang menjadikan. Bukan Allah. Oh ni bid'ah sungguhlah. Sebab apa? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab manusia, makhluk yang menjadikan perbuatan dirinya. Jadi manusia sendiri menjadi perbuatan dirinya. Bukan Allah yang menjadikan. Perbuatan dirinya gerak, diam, bangun, duduk. Perbuatan diri ni manusia sendiri yang menjadikan. Ini jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bukan Allah yang menjadikan perbuatan dirinya. Jadi manusia sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya. Tapi walaupun manusia sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya, hak mensyirikkan Allah pada perbuatan yang tak hukum kupu. Tak hukum kupu ni mana? Dah manusia menjadikan perbuatan dirinya, tapi ni mubtadi' yang tak kafir ni. Hak mana mubtadi' tak kafir ni? Tak kafir macam mana lagi? Sebab manusia sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya. Tak kafir lagi. Sebab dia tak kafir ni, hak mubtadi' ni, bid'ah ni tak kafir. Tak kafir ni sebab apa? Walaupun manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya, tetapi manusia menjadinya dengan kudrah. Dengan kudrah. Kudrah ni kalau kita cakap tenaga, yang dipanggil kudratun hadisah, kudrah yang baru. Yang kita bicara sifat yang ketujuh daripada sifat 20, sifat kudrah, itu kudrah yang qadimah. Mak apa gitu panjang sangat tu, nak bunyi sedap je. Saya duduk soal lah pula. Kudrah hadisah. Mak jaih berkali ke mak apa? Kudrah qadimah. Tu buat lagu. Jadi kudrah hadisah, kudrah yang baru. Kudrah yang qadimah, sifat kudrah Allah, sifat yang ketujuh tu. Hak ni kudrah yang hadisah. Memang manusia sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya. Manusia yang menjadikan. Gerak dia manusia yang menjadikan. Bukan perbuatan Allah. Hal ni memang jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kenapa tiada dihukumkan dengan kufur? Walaupun manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya, tetapi dengan kudrah. Dengan tenaga lah kita kata dah. Energi. Yang Tuhan jadi di badannya. Yang Tuhan jadi di badannya. Macam Tuhan duduk di badan dia tau. Yang Tuhan jadi di badannya. Yang Tuhan jadikan kudrah tadi ni di badan manusia. Ada ni. Memang manusia sendiri menjadikan perbuatan dirinya. Tetapi dengan kudrah tenaga. Mari mana kudrah tenaga tu? Allah yang jadikan di badan manusia. Maknanya di sini betul mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi ada sakutan juga dengan perbuatan Allah. Sakutan di mana? Manusia yang menjadikan perbuatan dirinya pakai apa? Guna apa? Guna kudrah, guna tenaga. Kudrah tenaga tu siapa buat? Tuhan yang jadikan di badan manusia. Ada sakut juga dengan Tuhan. Sebab itulah pandangan muktamad tak hukum kafir. Tapi bid'ah, dosa besar, akidah sesat yang bercanggah dengan ayat Al-Quran. Wa kulla yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan.
Tak ada dah pekerjaan Allahnya. Allah letak kudrah di manusia, Allah letak kudrah di jin, Allah letak kudrah di malaikat. Lepas tu siap kerja Allah. Allah tunggu je. Allah mengetahui, Allah melihat je. Allah tak buat dah. Maka mana ayat kata Allah sepanjang masa ada pekerjaan? Anda ni. Ini akidah yang salah. Tapi ni dia ada sakutan dengan kekuasaan Allah juga, kerana kudrah tenaga yang ada pada manusia itu mari daripada Allah yang jadikan. Ni kita mengaji dahulu wahdaniyah pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang pertama, tidak bersekutu pada perbuatan. Ni bersekutu. Ni dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ingat dah dahulu. Bersekutu, pandai bersekutu. Bersekutu panggil bersyarikat. Bersyarikat terpanggil syirik. Bersekutunya ke mana? Bersyarikatnya ke mana? Berpakatnya ke mana? Satunya perbuatan Allah letak kudrah di manusia. Lepas tu kudrah di manusia yang menjadikan perbuatan dirinya. Separuh-separuh. Bersekutu. Ini dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf pada kafir. Bersekutu. Bukan Allah sepenuhnya. Bukan manusia sepenuhnya. Kalau Allah sepenuhnya, Allah jadikan kudrah di manusia. Ada kudrah di manusia. Manusia bergerak diam. Bergerak diam pun Allah yang jadikan juga. Itu boleh. Sepenuhnya mengesakan Allah pada perbuatan. Sepenuhnya mengesakan Allah pada perbuatan. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sepenuhnya manusia. Sepenuhnya makhluk. Tak ada Tuhan. Tadi ada Tuhan. Allah letak kudrah di manusia. Kudrah manusia yang menjadikan. Ni. Hak bersekutu panggil. Hak mengesakan Allah pada perbuatan. Allah letak kudrah di manusia. Gerak diam manusia. Allah yang gerak diamkan. Baru sepenuhnya. Tak ada bersekutu langsung. Perbuatan manusia sepenuhnya. Kekuasaan manusia tak ada kaitan dengan kudrah Allah. Manusia semata-mata yang menjadikan, tak ada kaitan dengan kudrah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Hak ni kafir ijma' ulama, bukan Mu'tazilah Qadariyah. Ada ni. Sebab apa? Hak tu sepenuhnya manusia. Hak tu kafir ijma' ulama. Kita ahli sunnah, keesaan pada perbuatan. Sepenuhnya perbuatan Allah. Letak kudrah perbuatan Allah. Alhamdulillah. Kita pun rasa gagah. Kita pun gerak diam, bangun duduk, buat itu, buat ini. Tetap perbuatan Allah sekalian perkara. Itu barulah mengesakan Allah pada perbuatan. Tak ada sekutu, tak ada pakat-pakat. Memanglah Allah letak kudrah pada manusia. Tapi manusia tu makhluk. Kudrah tu makhluk. Makhluk tak ada bekas. Hak menjadikan hanya perbuatan Allah sekaliannya. Tapi kita katalah, Alhamdulillah, bertenaga sekarang, boleh urus diri sendiri. Tak ada masalah cakap asbab. Tapi hakikinya, yang menggerak diamkan tubuh kita, yang boleh kita urus sendiri, tanpa perlu orang yang menolong, itulah keesaan Allah pada perbuatan. Mu'tazilah Qadariyah ni dok ni. Jadi bersekutu, Allah letak kudrah pada badan manusia, siap kerja Allah. Kudrah di badan manusia yang menjadikan perbuatan manusia sendiri, bukan Allah yang menjadikan. Tak ada Allah di situ. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ini hukam muttasil pada perbuatan. Berbilang yang perbuat tapi muttasil. Apa muttasil? Berhubung. Mana berhubung? Perbuatan Allah separuh, perbuatan manusia separuh. Berhubung. Munfasil, munfasil tak ada kaitan. Tak ada. Berasingan. Perbuatan Allah buat siang, buat malam. Tu solid perbuatan Allah. Manusia tak ada campur tangan. Gerak diam manusia, manusia sepenuhnya tak ada kaitan pun dengan kudrah Allah. Itu munfasil, berasingan. Itu kafir ijma' ulama. Itu kam munfasil. Berbilang yang perbuat tetapi secara berasingan. Infisal, berasingan. Kan saya bicara dahulu kan, contoh muttasil munfasil ni mak itulah.
Kan ada mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Mak wajib muttasil ni mana? Mak wajib muttasil hamzah dan huruf mak pada satu kalimah. Tak, muttasil. Mak jaih, mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil ni dia berasingan. Dia berasingan. Antara alif dengan huruf mak, dia dua kalimah yang berasingan. Itu mak jaih munfasil. Kan itu? Mak wajib muttasil ni dia berhubung. Apa makna berhubung? Hamzah dengan huruf mak jaa pada satu kalimah. Itu muttasil. Munfasil ni hamzah kalimah lain, huruf mak kalimah lain. Itu munfasil, berasingan. Itu makna perkataan. Kita bukan nak bicara bab mat. Jadi muttasil ni berhubung. Satu perbuatan Allah separuh, manusia separuh. Itu muttasil. Hak munfasilnya, Allah buat siang, buat malam, manusia tak ada campur tangan situ. Hak manusia gerak diam ni pun manusia sendiri, tak ada kaitan dengan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Itu munfasil, tu kafir ijma' ulama. Kita contoh ginilah, hak perbuatan asbab kita. Kalau muttasil ni satu barang berat, kita akad dua orang. Itu muttasil tu. Sahih dia gitulah, barang berat. Maka kena angkat dua orang lah. Itu bekerjasama. Barang ringan, kamu angkat bahagian kamu, kamu angkat bahagian kamu. Tak payah kerjasama lah. Tak payah bersekutu lah. Mana sekarang ni kamu kerja kamu, siap habis kamu angkat, kamu balik. Kamu kerja kamu siap habis angkat, kamu balik. Dia panggil apa tu? Berasingan. Itu munfasil. Ini kalau cerita bab perbuatan makhluk lah pada zahirnya. Jadi hak muttasil ni Allah separuh, kudrah manusia separuh. Ini hak Mu'tazilah Qadariyah. Hak munfasilnya Allah kerja Allah, tak ada campur tangan manusia. Manusia kerja manusia, tak ada kaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Itu kafir ijma' ulama. Bicara Mu'tazilah Qadariyah kita terdahulunya di muka 41. Di muka 41 dahulu bicara hak Mu'tazilah Qadariyah. Muka 41, yang pertama mazhab Ahlussunnah, yang kedua mazhab Jabariyah, yang ketiga mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lah Mu'tazilah Qadariyah. Sekalian perbuatan manusia ikhtiari, manusia sendirilah menjadinya. Perbuatan manusia ni manusia sendirilah yang menjadikan, bukan Allah. Dengan kudrah Allah yang dijadikan pada dirinya. Dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada dirinya. Dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada dirinya. Dengan kudrah tenaga tu lah yang Allah jadikan pada dirinya. Itu di muka 41 dahulu. Itu hak Mu'tazilah Qadariyah yang tidak dihukumkan kufur pada pandangan yang muktamad. Itu satu. Dan seperti ani mubtadi' yang tiada dihukumkan dengan kufur juga, orang yang engkar harus melihat Allah di dalam akhirat. Orang mukmin di hari akhirat tidak boleh melihat zat Allah. Ini pun i'tiqad yang mubtadi', yang tidak dihukumkan dengan kufur, tapi ini i'tiqad yang berdosa besar. I'tiqad Mu'tazilah juga. Wallahu a'lam. Jadi hak Mu'tazilah Qadariyah bab itu usaha tu kena amati molek. Kena amati molek. Sekarang ni paling banyaknya mudah terundur kepada i'tiqad Mu'tazilah Qadariyah, dan ada yang terundur kepada i'tiqad Jabariyah.
Ni dalam bab perbuatan ikhtiari. Ada seseorang tu dia orang belajar lah. Dia belajar mula-mula dengan tok guru dia. Kemudian tok guru dia meninggal. Tok guru dia meninggal, kemahlah dianya. Hak perbuatan hamba ni, hak ikhtiari ni. Cuma lepas daripada tu dia cari guru lain ni. Dia kata tak jumpa, dia kata hak bicara bab ikhtiar usaha yang bertepatan dengan i'tikad lisan berjemaah. Kalau jumpa pun terkadang huraian tidak perinci. Jadi bagi orang baru-baru ni tak jumpa jugalah puca. Orang baru-baru ni. Tapi dia orang ngaji lama dah. Dia ngaji lama dah. Dia ngaji Tok Guru dia asal sebelum Tok Guru dia meninggal. Maka mahlah dia mengajinya hak ahli sunnah jemaah ni dalam bab perbuatan hamba yang hamba memilih ni. Tapi lepas Tok Guru dia meninggal, dia cari guru lain. Nak dapat penjelasan yang sama dengan guru dia tu asal, tak jumpa. Sama ada tak jelas, tak perici, bukan lebih berat dia kata memang dia ajar salah. Tapi hak ni apa ni? Hak tahqiq. Dia kejak jelas kemah dah dengan Tok Guru yang pertama. Dia kata dia rata-riti dah dia cari. Tak jumpa dia kata. Hak ringan sikitnya dia kata huraian tu tak jelas. Cuma tak salah. Tapi tak jelas lah dia kata. Kalau orang baru-baru kot tak jumpa puca lah dia kata. Kalau orang baru-baru. Orang baru-baru ni kena perici sungguh-sungguh. Kena perici sungguh-sungguh. Tidak. Tak lekat akidah ahli sunnah wal jemaah. Kena perici. Tapi kata tak perici. Tak sama Tok Guru dia asal. Tok Guru asal perici dia kata. Tok Guru dia asal perici. Tok Guru asal dia tu pun anak murid kepada almarhum Baba Najmuddin Kerandang. Baba Najmuddin Kerandang. Almarhum Baba Najmuddin Kerandang ni daklah timbul nama dalam ilmu usuluddin. Baba Najmuddin Kerandang ni timbul nama dalam bab fiqh 4 mazhab. Tapi huraian ilmu tauhid ni memang kemah. Cuma orang tak letak highlight kan. Orang jadi highlight kan alim Tok Guru fiqh 4 mazhab, dia highlight itu. Ada ni. Tok Guru dia ngajar tauhid kemah. Tapi tak timbul nama. Tapi biasanya nak murid almarhum Tok Guru ni memang kalau bab tauhid itu jelas. Tasawuf pula Tok Guru mengajar kitab Minhajul Abidin, mengajar kitab Hikam. Tok Guru mengajar belakang. Hak kecil-kecil pun, hak nipis Tok Guru mengajar juga. Penawati Tok Guru mengajar, Hidayatul Salikin Tok Guru mengajar. Tok Guru besar tu, tak Jawi mengajar. Kitab Pati Faridah Tok Guru mengajar, kitab Faridah Tok Guru mengajar. Kitab Sirajul Huda Tok Guru mengajar, hak Jawi-Jawi Tok Guru mengajar belakang. Cuma tak timbul hak tauhid, timbul fiqh. Tapi hak kata Tok Guru yang pertama tu memang anak murid Baba Najmuddin Kerandang. Lepas tu dia cari pula. Di tempat dia tak jumpa. Ini orang yang siang malam suka cari majlis ilmu. Orang yang siang malam suka cari majlis ilmu. Dia suka masuk pondok-pondok yang tempat orang mengajar. Tapi dia bukan duduk pondok. Dia suka cari dalam pondok. Dia kata kadang-kadang, yelah, panggil ustaz pondok, guru pondok dah, dia kata. Kita minta perjelaskan pun separuh jalan je, dia kata. Separuh. Salah tu dak lah dia kata. Tapi dak jelas. Macam tadi lah, tak jelas bagi dia okey sebab dia kemah dah. Kalau orang baru, tak lepas. Kalau baru tak lepas. Untuk memastikan betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ikhtiar usaha. Bukan akidah Qadariyah terutamanya dan bukan akidah Jabariyah.